Kau buat apa kau mengaku ni? Kenapa, bro? Ha? Kau buat apa? Kau... Apa hal kau ni? Jen. Kenapa ni? Kenapa bising ni? Dia ni buat apa kat rumah kita? You tak kerja ke? Saya balik awal tak sihat. Tak, dia ni buat apa kat sini? Tak payah tengking-tengking. I kat depan you je kan? Semalam kita orang habis syuting lewat. Drive hantar balik. Dia pun penat juga, ngantuk juga. Takkan nak biarkan dia drive balik pula. So, I suruh dia tidur sini. Dalam bilik kita? Correction. Bilik I. Dan kita orang tak buat apa-apa pun. Ya, you balik dululah. Nanti I call, Okey. Grace. Dia nak pergi mana? I nak keluar. Boleh tak? Hari ni tak payah keluar. I nak pergi spa. Lepas tu, I nak pergi minum. Nak hilangkan stres. Faham? Grace, minum tu haram. Dosa. You cakap apa ni? Macam ni lah. Company I dah stable. So? You tak payah kerja lah. You mabuk Ha? Chris, yang you buat selama ni atas alasan kerja, semua tu dosa. I ni suami you, dosa you I tanggung. Eloklah. Kalau dosa I, you tanggung. Bukanlah masalah I. Jangan mentang-mentang dosa you I tanggung, you senang-senang masuk surga. Faham? You jangan berani nak tengking I, Nusyus dari segi bahasa ialah derhaka atau engkar. Nusyus dari segi syarak ialah meninggalkan kewajipan suami isteri yang telah ditetapkan oleh syarak. Nusyus boleh berlaku kepada isteri dan suami. Hukum nusyus beserta dalilnya. Hukum nusyus adalah haram dan berdosa besar jika berlaku nusyus kepada kedua-dua pasangan suami dan isteri. Dalil nusyus bagi suami telah disebut melalui firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhridatil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maksudnya, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua sebaik-baiknya, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedangkan sifat bakhil kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Seterusnya, dalil nusyus bagi isteri pula telah disebutkan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Abi Ufi radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la tuwaddi imra'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha." Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maksudnya, demi Tuhanku yang berkuasa ke atasku, tidaklah seseorang perempuan itu menunaikan hak Tuhannya melainkan sehingga dia menunaikan hak suaminya.
Nusyuz berlakunya dengan dua cara. Yang pertama, nusyuz dengan kata-kata. Yang kedua, nusyuz dengan perbuatan. Nusyuz dengan kata-kata. Contoh pada isteri, yang pertama, bercakap kasar atau menengking ketika menjawab pertanyaan suami. Yang kedua, membantah dengan bahasa yang kasar terhadap percakapan atau kemahuan suami. Contoh pada suami pula, yang pertama, suami membuat cacian ataupun mengeluarkan kata-kata kurang sopan terhadap isteri. Yang kedua, suami menceritakan keaiban isteri sama ada secara langsung ataupun dalam media sosial. Contoh pada isteri, pertama, bermasam muka dan menjauhkan diri apabila dipanggil suami. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami. Yang ketiga, memukul suami dengan tujuan untuk mendera suami. Contoh kepada suami juga ada tiga. Yang pertama, tidak menjalankan tanggungjawab kepada isteri dan tidak memberi nafkah kepada isteri. Yang kedua, mendera secara zahir dan batin terhadap isteri. Yang ketiga, suami tidak memberi hak giliran kepada isteri-isteri yang dipoligamikan. Antara punca yang membawa kepada nusyuz ialah: pertama, suami atau isteri kurang pendidikan agama. Kedua, kelalaian suami dan isteri dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Ketiga, gangguan atau campur tangan oleh pihak ketiga yang mempengaruhi perhubungan suami isteri seperti mertua, ipar, dua kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Seterusnya, masalah ekonomi rumah tangga yang tidak dapat diurus dengan baik. Kesan-kesan nusyuz. Pertama, pengabaian tanggungjawab kepada keluarga. Yang kedua, hilang rasa hormat menghormati dalam keluarga. Yang ketiga, pengabaian kewajipan suami dalam memberi nafkah. Yang keempat, membawa kepada penceraian. Langkah-langkah mengatasi nusyuz. Islam telah menerangkan kita beberapa langkah mengatasi nusyuz. Langkah-langkah tersebut telah difirmankan oleh Allah SWT yang menyebut Surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahsyuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ataqnakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Artinya, perempuan-perempuan yang kamu timbang yang melakukan perbuatan derhaka iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihatinya. Dan jika mereka masih berdegil, pulaukanlah tempat tidurnya. Dan jika mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mendidiknya. Kemudian, jika mereka taat pada kamu, janganlah kamu mencari kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Berdasarkan ayat di atas yang menerangkan langkah-langkah mengatasi isteri nusyuz. Yang pertama, memberi nasihat. Suami wajib memberi nasihat kepada isterinya walaupun berulang-ulang kali dengan cara yang baik. Pada masa yang sama, suami tidak boleh menafikan kelebihan serta kebaikan yang ada pada isterinya. Jika suami tidak mampu memberikan nasihat kepada isterinya, dia boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada orang yang berilmu serta berpengalaman serta yang dihormati oleh kedua-duanya daripada ahli keluarga mereka yang terdekat. Kedua, berpisah tempat tidur. Tindakan ini dilakukan jika langkah pertama tidak berkesan.
Berpisah tempat tidur bukan bermakna suami tidak tidur bersama isteri di dalam bilik. Ia juga bukan bermakna suami keluar meninggalkan rumah. Tetapi langkah ini supaya isteri sedar atas kesalahannya dan mengisafih atas dirinya agar dapat dilayani oleh suaminya sebelumnya. Walaupun berpisah tempat tidur, kedua-duanya masih belum melaksanakan tanggungjawab masing-masing, iaitu memberi makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, memukul yang tidak mendatangkan mudarat. Langkah ini diambil setelah langkah pertama dan langkah kedua tidak berkesan. Ketika ini, suami dibenarkan oleh syarak untuk memukul isterinya dengan tindakan ta'dib, iaitu mendidik. Cara memukulnya adalah cara yang paling ringan yang tidak menyeksa tubuh badannya, seperti menggunakan sapu tangan yang dipintal hujungnya, tuala dan lain-lainnya. Syarat pukulan sebagai takdib, iaitu mendidik, ialah tidak menyeksa tubuh badan, tidak menggunakan benda keras atau membahayakan, tidak boleh mencederakan sampai mengeluarkan darah, bukan di muka. Tujuan tindakan yang dinyatakan ini adalah supaya hati isteri terbuka dan insaf ke atas kesalahan yang telah dilakukan. Akhir sekali, dalam hal yang melibatkan hubungan rumah tangga seperti ini, kedua-dua pasangan hendaklah saling bertoleransi. Tiada pasangan yang sempurna. Suami dan isteri perlu berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Dalam masa yang sama, bersedia menerima kekurangan pasangannya dan sentiasa berbincang dengan baik untuk memperbaiki satu sama lain. Mencari keserasian di antara suami dan isteri bukanlah perkara yang mudah. Proses memahami, mengenali budi, menerima kebaikan dan kelemahan setiap pasangan perlu dilakukan secara beransur-ansur. Perkara yang paling penting untuk mempertahankan rumah tangga ialah hidup dalam suasana agama. Agama mestilah menjadi teras kepada perkahwinan.